wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Nazri dari kelas 2A di PH 2020-24-686. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan negara Singapura. Yang pertama adalah MUIS. MUIS adalah Majlis Agama Islam Singapura, badan yang bertanggungjawab mengenai aspek produk halal. Yang bermaksud badan adalah badan tunggal yang mengeluarkan sijil halal yang ditubuhkan pada 1978. Yang kedua adalah ditubuhkan pada 1968 di bawah Akta Perundangan Islam pada tahun 1968. Majlis boleh mengeluarkan sijil halal berkaitan apa-apa produk yang mengenai perkhidmatan atau aktiviti yang membuat peraturan untuk menggunakan sijil halal bagi memastikan mengikut semua aspek-aspek mengenai peraturan undang-undang Islam. Yang keempat adalah MUIS mengeluarkan satu garis panduan yang dinamakan sebagai Skim Pensijilan Halal, iaitu yang merangkumi produk, pembuatan, makanan dan penyimpanan dan penyediaan dan pengesahan produk halal. Akhir sekali, masyarakat di negara Malaysia iaitu negara jiran Malaysia dan Indonesia turut menjadikan Singapura sebagai negara pelancongan mereka pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Razali dari kelas 2C. Saya akan menerangkan tentang latar belakang agensi halal Singapura, iaitu Majlis Ugama Islam Singapura atau lebih dikenali dengan MUIS. Pada tahun 1968, Administration of Muslim Law Act ataupun dikenali AMLA telah diperkuatkuasakan sepenuhnya di Singapura. Pada tahun 1968 juga, MUIS telah ditubuhkan dan menjadi sebuah badan perundangan sah kerajaan Singapura. Tugas utama MUIS adalah memberi nasihat kepada Presiden Singapura berkaitan hal ehwal Islam serta isu-isu yang dihadapi umat Islam di Singapura. Seterusnya, pada tahun 1978, MUIS menyediakan perkhidmatan persijilan halal secara rasmi di mana MUIS mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai pihak berkuasa bagi mengawal tadbir urus halal di Singapura. MUIS telah berjaya buat kali pertama untuk menerbitkan sijil halal kepada pihak industri, khasnya pada produk minuman yang diekspor ke Timur Tengah. Pada tahun 1999 berlaku sedikit perubahan dalam sistem perundangan AMLA 1968 yang berkaitan dengan perkhidmatan persijilan halal MUIS. Lantaran itu, MUIS telah merangka gerak kerja yang lebih komprehensif dan kuantitatif kepada pihak industri halal. MUIS telah berjaya mengeluarkan persijilan halal sebanyak 15,610. Pada hari ini, sijil halal dan logo halal MUIS telah diperkenalkan dan telah mendapat pengiktirafan di dalam pasaran halal yang utama seperti Brunei, Malaysia, Kuwait, Arab Saudi dan lain lagi. Beralih pula kepada skim-skim persijilan halal Singapura. Terdapat 7 skim yang akan saya terangkan sebentar lagi. Yang pertama, skim pusat makanan. Yang kedua, skim produk. Yang ketiga, skim pengesahan. Keempat, skim kemudahan penyimpanan. Yang kelima, skim kawasan penyediaan makanan. Yang keenam, skim pusat penyembelihan. Dan yang ketujuh adalah skim keseluruhan kilang. Skim yang pertama adalah skim pusat makanan, di mana skim ini dikhususkan hanya untuk perniagaan makanan sahaja. Sebagai contoh, restoran, kantin sekolah, gerai makanan ringan, kedai kek dan pastry. Pusat makanan ini akan dibuka sekiranya mereka memohon persijilan halal MUIS serta mereka memohon skim pusat makanan ini. Skim yang kedua pula merupakan skim produk, di mana skim ini dikhususkan hanya produk yang dihilangkan dan diproses. Setiap produk yang dihasilkan sebahagiannya dibuat di Singapura.
Produk seperti ini akan mudah mendapat persijilan halal MUIS dan logo MUIS. Setiap produk yang dihasilkan perlulah berkualiti dan selamat untuk digunakan untuk para pelanggan. Skim yang ketiga pula ialah skim pengesahan. Pengesahan ini memerlukan surat yang dikeluarkan untuk produk import atau ekspor yang telah disahkan halal di negara asal oleh Badan Persijilan Halal di luar negara dan diiktirafkan oleh MUIS. Skim yang keempat pula ialah skim kemudahan penyimpanan atau dikenali storage facility. Skim ini hanya dikhususkan untuk kemudahan penyimpanan yang bergerak atau mudah alih seperti peti sejuk dan gudang. Ini dapat mengekalkan lagi kualiti sesuatu produk yang lebih bertahan lama jangka masanya. Skim yang kelima pula merupakan skim penyediaan makanan. Contoh perniagaan yang menggunakan skim ini adalah catering dan dapur besar iaitu Central Kitchen. Ini membolehkan mereka untuk menentukan penyediaan, penyimpanan dan penjualan bahan makanan adalah selamat dan bersih. Bukan itu sahaja, makanan yang disediakan adalah bebas daripada pencemaran. Skim yang keenam pula merupakan skim rumah penyembelihan. Skim ini dikhususkan kepada rumah penyembelihan di mana mereka hanya menyembelih ayam, itik, angsa dan sebagainya. Penyembelihan seperti ini hanya dilakukan kepada pekerja yang beragama Islam kerana setiap penyembelihan mereka perlu menyebut nama Allah SWT. Skim yang terakhir pula merupakan skim keseluruhan kilang iaitu wall plan. Skim ini hanya dikhususkan kepada sesebuah kilang dan kesemua produk yang dikeluarkan hanya di permis tersebut. Kesemua produk yang dikilangkan perlu mendapat pengiktirafan pengilang dan mendapat kelulusan oleh MUIS sebelum menggunakan logo MUIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ashraf bin Azmi. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang prosedur bagaimana ingin mendapatkan sijil halal di negara Singapura. Yang pertama adalah kelebihan mempunyai sijil halal, yang mana sijil halal yang dikeluarkan oleh MUIS adalah sah dan boleh diguna pakai tanpa rasa ragu-ragu. Sijil halal tersebut menjadi bukti yang mana produk yang diekspor ke luar negara adalah 100% halal. Akhir sekali, sijil halal MUIS mendapat pengiktirafan halal antarabangsa iaitu negara UAE pada Oktober 2006 yang lalu. Okey, saya akan menerangkan proses untuk mendapatkan sijil halal. Yang pertama adalah pertanyaan, yang mana pemohon yang ingin memohon sijil halal perlulah mengikuti langkah yang umumnya mereka lakukan adalah bertanyakan soalan. Soalan yang ditanya perlulah melalui email rasmi MUIS ataupun terus ke bangunan MAIS untuk mendapatkan penjelasan. Yang kedua adalah iaitu permohonan baru. Selepas pemohon berasa jelas dengan jawapan yang diberikan oleh pihak MUIS, pemohon boleh membuat permohonan online di portal rasmi MUIS iaitu e-halal MUIS. Yang ketiga adalah pemprosesan, yang mana pemprosesan ini dilakukan bagi tujuan memastikan sesebuah syarikat yang memohon sijil halal perlulah mengikuti semua terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak MUIS. Yang keempat adalah persijilan. Sijil halal hanya akan dikeluarkan
selepas pemohon telah disahkan oleh pihak MUIS. Selepas itu, pemohon perlulah membayar yuran bagi sijil yang telah dikeluarkan oleh pihak MUIS tersebut. Yang kelima ialah selepas pensijilan, pihak MUIS akan membuat pemeriksaan mengejut ke atas permis bagi memastikan pelaksanaan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak mereka. Selain itu, pemegang sijil haruslah memperbaharui sijil mereka selepas tamat tempoh selama 2 tahun. Yang terakhir adalah pembaharuan sijil halal. Bagi pemegang sijil halal, perlulah memperbaharui sijil mereka sebaik-baiknya 2 bulan sebelum tamat tempoh sijil halal mereka. Antara contoh produk yang mendapat pensijilan MUIS ialah yang pertama, Bopo Fish Cake, yang kedua, Coca Laksa Singapura, yang ketiga, Mi Pak, dan keempat, Fish Skin. Dan antara contoh bahan kosmetik pula, Cosmendra Vitamin E dan halal Cortification. Daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Amira binti Ahmad Fuad. Saya dari P2A. Saya dan kawan saya iaitu Zain akan menerangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh Singapura dalam industri halal. Daripada apa yang saya ketahui, Singapura adalah salah satu negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang paling tertinggi di dunia. Di Singapura terdapat pelbagai bangsa dan agama yang tinggal di situ. Okey, bangsa Cina adalah bangsa yang paling utama di Singapura dan diikuti dengan bangsa Melayu, bangsa India dan bangsa-bangsa lain. Bagi agama pula, agama yang utama ialah agama Buddha, seterusnya agama Islam, tiada agama Kristian, agama Hindu dan agama-agama lain. Dari situ kita dapat ketahui cabaran yang akan dihadapi oleh orang Melayu yang beragama Islam untuk mencari makanan, minuman dan produk halal di Singapura. Antara cabaran yang dihadapi oleh mereka haruslah ditangani sebabkan kekurangan makanan, minuman dan produk halal tersebut, ia akan memberikan kesan yang negatif kepada Singapura. Apabila mereka tidak menyelesaikan masalah ini, kemungkinan sektor pelancongan akan berkurangan. Okey, terdapat 2 cabaran yang dihadapi oleh Singapura. 1. Kekurangan makanan, minuman dan produk halal. Kedua, sijil halal yang tidak selaras dengan negara lain. Saya akan menerangkan poin yang pertama, iaitu kekurangan makanan, minuman dan produk halal di Singapura. Singapura adalah sebuah negara yang diketahui oleh semua orang. Singapura juga adalah sebuah negara yang ramai pelancong akan datang. Tak kiralah bangsa dan agama apa. Disebabkan kekurangan makanan, minuman dan produk halal di Singapura, ia akan menyukarkan pelancong yang hadir yang beragama Islam untuk mencari sesuatu makanan, minuman untuk dimakan di situ. Okey, berdasarkan pengalaman saya ingin menekankan tentang makanan dan minuman. Pada 2012 atau 2013 macam tu, saya pernah pergi ke salah satu tempat yang berada di Singapura, iaitu Universal Studios Singapura. Dekat situ, dia mempunyai food court. Di dalam food court itu ada pencampuran makanan
seperti makanan yang halal dan makanan yang tidak halal. Kita kena betul-betul cari untuk mendapatkan makanan yang halal tu. Tetapi keluarga saya ada perasaan was-was untuk makan di situ kerana kita tak tahu cara penyediaan bahan, peralatan dia macam mana bercampur atau mereka asingkan ketika itu. Dan keluarga saya mengambil keputusan supaya tidak makan kerana ada perasaan was-was tu kan. So kita orang cari benda lain, di sekitar lain, tak makan dekat pokok tu lah, untuk mengelakkan benda yang tidak diingini, seperti kita termakan benda-benda yang tidak halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Zakimi bin Zafri daripada kelas C. Hari ini saya ingin menerangkan tentang cabaran yang kedua, iaitu sijil halal yang tidak selaras dengan negara lain. Pengiktirafan halal yang berbeza mengikut pasaran akan mendatangkan kesan yang negatif kepada ekonomi. Sebagai contoh, industri makanan halal di Singapura akan berdepan dengan kemerosotan permintaan dari negara lain. Hal ini menyebabkan industri halal di Singapura suka untuk berkembang lebih luas. Perkara ini juga telah dinyatakan oleh Waris Halal Limited (WHL) atau Waris, bahawa antara syarikat yang berada di bawah Majlis Agama Islam MUIS, iaitu antara wakil dari Waris yang menyuarakan tentang hal ini ialah Ketua Pegawai Eksekutif Waris, Dewi Hartati Surati. Katanya, tanpa sebarang sistem persijilan halal seragam atau selaras, ia boleh menjejaskan perdagangan halal rentas sepadan dan merencatkan pertumbuhan industri makanan halal terbabit. Selain itu, beliau juga menyatakan cabaran lain dari aspek pengesahan dari satu negara tidak semestinya diterima oleh negara lain. Beliau memberi contoh negara-negara yang membenarkan amalan teknologi stunning, iaitu kaedah renjatan elektrik atau cara pensembelihan moden. Antara contoh-contoh negara yang beliau nyatakan ialah negara Malaysia, Brunei, Singapura. Negara-negara tersebut membenarkan amalan teknologi stunning, malah Arab Saudi sendiri melarang. Sekian daripada saya, Muhammad Daniel bin Zafri. Terima kasih. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang isu halal di Singapura, di mana terdapat isu yang dikatakan bahawa kebanyakan peniaga di Singapura adalah bukan Islam atau non-Muslim pada tahun tersebut. Oleh itu, ia lebih suka untuk pelancong Islam dari Malaysia, terutamanya kerana Malaysia adalah negara paling terdekat dengan Singapura untuk menikmati makanan-makanan di Singapura kerana mereka was-was akan kehalalan makanan tersebut. Selain itu, isu kedua, halal di Singapura, di mana syarikat pengeluar makanan halal berhadapan konflik. Konfliknya bahawa peningkatan kos untuk mengekalkan proses pengeluaran dan persijilan halal bagi mematuhi piawaian pasaran import. Malah ia menyukarkan dan menjejaskan perdagangan halal. Akhir sekali, persijilan halal global yang menyekat potensi dan peluang pengembangan industri, khususnya ketika semakin banyak syarikat makanan meningkatkan pelaburan dalam kepakaran industri makanan ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang penyelesaian yang dilakukan oleh Singapura dalam industri halal mereka. Okey. Terdapat pelbagai langkah yang diambil oleh Singapura untuk industri halal mereka di sana. Saya akan senaraikan dua daripada semua itu. Antaranya adalah
mereka memperbanyakkan lagi makanan, minuman dan produk halal. Seterusnya, mereka menyelaraskan sijil halal, iaitu penyelarasan sijil halal global. Kesan ke atas tindakan yang mereka lakukan tu, terdapat banyak kesan positif ke atas pasaran halal di Singapura. Antaranya permintaan dan perkhidmatan halal meningkat. Itu salah satu kesan yang positif ke atas ekonomi mereka. Penyelesaian ini dilakukan untuk kebaikan semua yang berada di Singapura, seperti pelancong dan penduduk di Singapura. Saya akan menerangkan lebih lanjut tentang poin yang pertama, iaitu memperbanyakkan lagi makanan, minuman dan produk halal di Singapura. Menurut Majlis Ugama Islam Singapura, iaitu MUIS, mereka menyatakan sebanyak 4,456 premis diberikan sijil halal pada tahun 2017. Pada 2016, sijil halal yang diberikan sebanyak 4,017 sahaja. Dekat situ peningkatan dalam perniagaan yang ingin sijil halal. Okey. Peningkatan yang Singapura catat dalam 11% yang mendapat sijil halal pada 2017. Manakala bagi produk pula, sebanyak 54,378 produk yang menerima sijil halal daripada MUIS. Berbanding tahun sebelumnya, iaitu 2016, sebanyak 40,302 sahaja produk yang menerima sijil halal. Antara produk yang menerima sijil halal daripada MUIS pada 2017 itu adalah produk-produk seperti sos ataupun perisa makanan. Hal ini sekaligus menaikkan potensi pasaran Singapura. Antara produk yang dihasilkan oleh Singapura ialah Alex Brand Universal Oil dan lagi satu 3 Leaks Cooling Water. Itu antara produk yang dihasilkan oleh Singapura. Bagi poin yang seterusnya pula ialah penyelarasan sijil halal global. Okey. Apabila Singapura tidak menyelaraskan sijil halal mereka dengan negara-negara yang lain, mereka akan menghadapi satu cabaran untuk mengeksport barang ke negara-negara lain. Sebagai contoh, salah satu syarikat yang berada di Singapura yang ingin mengeksport produknya ke luar negara, iaitu seperti negara Malaysia ataupun ke negara-negara yang lain lah. Antara halangan dan cabaran yang akan mereka lalui apabila sijil halal mereka tidak sama dengan sijil halal negara lain adalah dan peraturan di setiap negara yang mereka ekspor barang tersebut. Selain itu, cabaran yang mereka akan hadapi ialah peningkatan kos bagi mengekspor barang tersebut. Sebab itu pentingnya penyelarasan sijil halal global ini. Mereka buat untuk kemudahan syarikat-syarikat di Singapura, dan bukan untuk syarikat saja, malah untuk penduduk-penduduk di Singapura yang ingin membeli barangan di luar negara. Okay, akhir sekali saya akan menerangkan tentang kesimpulan keseluruhan tentang negara Singapura. Sebagai sebuah badan Islam yang terkemuka di Singapura, Majlis Agama Islam Singapura telah memainkan peranan yang amat besar di dalam memastikan masyarakatnya Islam di sana tidak mengabaikan ajaran Islam dan
sekaligus mengamalkan dengan sebaik-baiknya, termasuklah dalam hal-hal berkaitan pemakanan. Seterusnya, melihat kepada fungsi pula serta peranan yang dimainkan oleh badan tersebut, mereka menunjukkan bahawa MUIS sememangnya sebuah badan yang paling utama dalam negara mereka kerana menguruskan ahwal masyarakat. Di Islam, di sana memandangkan hampir kesemua hal berkaitan agama diuruskan oleh MUIS. Seterusnya, di samping itu, penubuhan MUIS menjadi kemaslahatan umat Islam, khususnya di Singapura kerana membolehkan masyarakatnya di sana hidup dalam keadaan yang terjamin dan jauh daripada kesukaran. Tambahan pula, MUIS ini adalah ditubuhkan untuk atas dasar untuk membentuk kehidupan masyarakat Islam yang sejajar dengan ajaran Islam. Maka masyarakat Islam tidak perlu risau untuk terus beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam tersebut di Singapura. Oleh sebab itu, masyarakat Islam di sana pula bersyukur kerana mereka mampu mengamalkan agama Islam tanpa perlu berperang serta negara-negara Islam yang lain. Okey, sekian itu daripada saja. Sekian, terima kasih.